Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال. Alhamdulillah. Okay, kita sambung lagi perbualan santai kita tentang aku dan negara Kuwait. Aku dan negara Kuwait. Alhamdulillah. 3 bulan berlalu daripada bulan 6 1993 hingga hingga bulan 9 1993. Okey, saya pun masihlah belajar di situ sambil menunggu untuk mendapat visa dan jawapan daripada pihak negara Kuwait. Okey. Alhamdulillah. Dengan itu keluarga kami sangat gembira lah. Terutama ayah dan ibu saya, mereka pun buat persediaan untuk menghantarkan saya ke negara Kuwait. Mereka juga, antara mereka sangat gembira juga atuk saya, nenek saya, di pihak ibu saya, atuk saya, dari nenek saya, pihak ayah saya, semualah adik-beradik saya sangat-sangat gembira dengan keputusan untuk saya menyambung ke negara Kuwait. Alhamdulillah. Apabila saya menunggu, maka proses seterusnya ada follow up lah, ada mutaba'ah. Maka pihak sekolah pun berhubung dengan salah seorang bekas pelajar di situ yang sedang menyambung perjalanan di Kuwait. Mereka balik daripada bercuti, iaitu almarhum saudara Hussein Besing, kami Besing, saudara Hussein Yandia ataupun Besing Yandia. Besing Yandia lah yang mutaba'ah itu proses seterusnya. Besing Yandia lah menyambung telefon kepada pihak Kuwait, negara Kuwait dan juga kedutaan Kuwait di Bangkok. Okey, alhamdulillah, selepas telah bermutaba'ah beberapa bulan, maka keputusan pun datang bahawasanya visa saya dah keluar. Tetapi visa rakan saya Anwar belum keluar lagi. Maka proses perjalanan pun berlakulah. Perjalanan saya ke negara Kuwait. Maka alhamdulillah, persiapan keluarga saya, ibu saya dan ayah saya mengadakan kunduri, mengadakan jamuan, baca doa selamat di rumah, jamuan orang kampung, untuk doa selamat, kepergian anak endanya ke negara Kuwait. Ketika itu seingat saya masih kecil lagi, kecil pun dah besar sikit dah, iaitu dalam sekitar umur 16 tahun. Maka buatlah persiapan. Biasalah masyarakat alam Melayu, masyarakat di Fatani Darussalam, apabila ada dapat kebaikan, mereka akan buat doa selamat. Maka ibu saya dan ayah saya buat persiapan. Mereka belilah peralatan baju, beg, kasut dan sebagainya. Persiapan kami daripada awal lagi beli beg. Ayah saya dan ibu saya bagilah bekalan duit untuk saya beli baju-baju yang saya mau untuk bawa ke sana, beli barang-barang saya mau bawa ke sana. Saya pun pergilah ke kedai di Bandar Jala untuk beli barang-barang keperluan ke negara sana. Saya pun dimaklum oleh abang-abang, mereka yang mendahului saya ke sana, apa yang perlu saya bawa, seperti makanan kering, sabun, baju bola, baju sejuk. Kenapa ya? Kerana di sana musim sejuk sangat. Mereka kata perlu ada baju sejuk. Maka saya pun carilah baju-baju sejuk untuk bawa ke sana. Maka alhamdulillah, di antara orang yang paling gembira juga nenek dan atuk saya, iaitu Haji Ahmad bin Ilyasa Al-Kelantani
Atuk saya berasal daripada Kelantan, tapi berhijrah ke Patani menuntut ilmu, berhijrah dengan keluarganya ke Patani untuk hidup di Patani kerana ketika itu di Kelantan dalam keadaan darurat, susah untuk mencari rezeki, maka ramai rakyat Kelantan ketika itu berhijrah ke Patani Darussalam. Okey, maka keluarga atuk saya dan atuk saya di antaranya berhijrah ke Patani. Maka atuk saya belajarlah di Patani, di sekolah di pondok-pondok di Patani, dan akhirnya atuk saya berkahwin dengan seorang gadis di Patani Darussalam. Maka menetaplah atuk saya di Patani. Okey, maka atuk saya adalah berasal daripada Kelantan. Okey, atuk saya adalah seorang guru yang mana peranannya sangat banyaklah untuk mendidik, mendakwah masyarakat sekeliling ketika itu, daripada mereka tak tahu solat, tak tahu puasa, daripada dengan sebab atuk saya lah berdakwah di kampung halaman dan masyarakat sekitarnya. Okey, atuk saya lah sangat gembira. Kenapa? Impiannya untuk melihat keturunannya menyambung ke negara Arab, menyambung bahagian ilmu pengetahuan, menyambung agama, bidang agama. Okey, maka di antara pesanan-pesanan sebelum saya berangkat ke negara Kuwait, untuk makluman, setiap pelajar yang ke negara Kuwait, mereka akan pergi bulan 9, balik bulan 6. Bulan 6 ke bulan 9 mereka cuti di negara masing-masing. Okay. Atuk saya banyaklah bagi nasihat-nasihat, tulisan-tulisannya, doa-doanya. Okay. Sebuah satu buku atuk saya telah beri persiapan kepada saya, doa perjalanan, doa menuntut ilmu, okey, ayat-ayat azimat, nasihat, ayat-ayat semangat, motivasi. Azimat ni motivasi lah, ayat-ayat motivasi untuk saya dipakaikan, didoakan, diamalkan di sana. Sebuah buku, sebuah satu catatan yang dibagi oleh atuk saya. Alhamdulillah, masih hari ini pun saya segat dalam ingatan saya, walaupun catatan bukunya telah hilang. Bukan telah hilang, tak tahu tak telah hilang lah. Okey. Banyaklah nasihat-nasihat, ayat-ayat doa-doa. Atuk saya lah solat hajat, banyaklah berdoa, solat hajat, doa selamat kepada saya. Atuk saya lah orang yang pertama memberi dan doa selamat kepada saya, dengan secara khususnya juga termasuklah orang-orang lain, adik-adik saya. Okay. Saya masih ingat lagi lah, atuk saya banyaklah berdoa. Kerana apa ya? Kerana dia tahu bahawasanya, kerana atuk saya beberkali ke negara Mekah untuk menunai haji dan umrah, maka dia tahulah bagaimana perjalanan jauh bagi seseorang itu. Maka di antaranya persiapan rohani, doa selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah persiapan perjalanan. Okey. Apabila telah dapat visa, seterusnya dapat visa akan dapat tiket yang dibiayai oleh kerajaan Kuwait, iaitu kami diberi tiket iaitu Kuwait Airway iaitu kapal terbang Kuwait. Okey, maka bermulalah episod perjalanan saya ke negara Kuwait. Okey, apabila telah dapat tiket dan visa untuk ke sana, maka persiapannya iaitu di antara persediaan iaitu dokumentasi, pasport dan sebagainya. Maka saya pun berjalanlah pada awal bulan, tak silap berapa hari bulan, 2 hari bulan gitulah, bulan 9 September 1993. Maka berjalanlah saya, iaitu perjalanan saya didoa oleh rakan-rakan saya, ustaz-ustaz saya di sekolah Haji Harun Ma'had Al-Ba'ithah Diniyah, ustaz-ustaz saya di kampung halaman, adik-adik saya, saudara-saudara masyarakat saya setempat di kampung kelahiran saya, dan yang lainlah. Mereka berdoa, bahkan mereka bagilah hadiah sikit sebanyak kepada saya, duit bekalan untuk saya bawa ke sana. Alhamdulillah, terima kasihlah saya kepada mereka semua, sehingga hari ini pun saya masih dalam ingatan saya. Maka perjalanan saya daripada rumah ke
ke stesen kereta api. Stesen kereta api iaitu di Bandar Jala untuk ke Bangkok. Maka saya pun pergilah. Okey, di sana ramailah daripada bekas-bekas pelajar Kuwait yang pernah belajar di sana. Mereka juga akan pergi bersama dengan saya. Saya ikut mereka pergi sekali lah. Okey. Maka perjalanan saya daripada Bandar Jala, di stesen Jala, kereta api Jala ke Bangkok. Ketika itu ibu dan ayah saya pun ikut bersama serta adik saya iaitu Huda, ketika itu kecil lagi, ikut bersama dengan ayah dan ibu saya ke Bangkok. Maka perjalanan saya ke Bangkok lah, daripada Jala ke Bangkok hampir 20 jam ataupun 18 jam naik kereta api. Okey, maka kami naiklah kereta api. Kereta api tingkat 2. Tingkat 2 ni makna kata tingkat yang selesa lah berbanding tingkat 3. Okey, bersederhana lah. Di tingkat 2 ni ada apa? Ada tempat tidur, tempat mandi, tandas, selesa lah. Tingkat 2 kami pun naiklah bersama dengan ayah, ibu saya dan adik saya. Kami naik. Okey, apabila naik di atas kapal naik dah di dalam kereta api, maka di sana adalah pelajar-pelajar, abang-abang yang lama yang pernah belajar di sana, sama ada daripada Jala, daripada Naratiwat, sekolah Naratiwat, Mahat, pelajar-pelajar daripada Mahat Naratiwat itu Mahat Madrasah At-Tazkiyah Al-Islamiyah atau Mahat Tarqiyah Al-Islam, Mahat At-Tarqiyah Al-Islamiyah Bandar Naratiwat. Okey, di situ kami lah buat perkenalan dengan mereka yang lain dan juga perkenalan rapat dengan pelajar-pelajar lama daripada Mahat Al-Ba'tsat Al-Diniah Jala. Maka berjalanlah kami daripada Jala ke Bangkok. Sampailah kami ke Bangkok, maka kami sebelum berangkat esokan hari, kami pun menetap di sebuah perkampungan orang Islam di Bangkok, iaitu di lorong depan Universiti Ram Khampheng ataupun Soinaram, lorong di hadapan Universiti Ram Khampheng ataupun di hadapan Islamic Center di Bangkok. Okay, lebih kurang di kawasan situlah kami menetap, duduk di situ 2 malam ke semalam, tak ingat dah. Maka esok pagi jam 3 pagi kami bertolak di airport Bangkok, airport Don Mueang Bangkok ke Kuwait pukul 3 malam. Pukul 3 pagi iaitu sebelum subuh lah. Okay, maka di situlah ayah saya dan ibu saya dan juga adik saya dan rakan-rakan yang lain bergerak daripada tempat tinggal ke airport. Maka terbanglah saya, naik kapal terbang kali pertama. Rasa terharu kerana terpaksa kena tinggal ibu dan ayah juga adik saya dan keluarga saya. Rasa gembira juga kerana apa? Kerana dapat naik kapal terbang yang pertama. Penerbang yang pertama dalam hidup. Okey, mana kan? Dulu nak naik kapal terbang bukan senang, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Nak dapat tiket pun susah. Tiket dahulu tak sama dengan tiket sekarang. Tiket dahulu sangat-sangat kemas, cantik, keras tiketnya. Okay. Zaman sekarang hanya print out daripada sistem komputer dah dapat tiket. Dulu kena pergi ambil di office airport Kuwait Airways. Okey, Kuwait Airways ketika itu berada di kawasan elit di Bangkok, kawasan Silom. Maka kami pergi sendirilah, bawa pasport pergi dengan abang-abang. Maka pergi di Silom, pergi ambil tiket di situ serta dapat visa. Maka saya bersyukur dapat tiket, lihat tiket kapal terbang. Kali pertama kan lihat tiket kapal terbang, rasa syukur dapat berterbang ke negara Kuwait. Naik kapal terbang. Kapal terbang Kuwait adalah kapal terbang yang paling besar, yang paling selesa di antara kapal terbang yang ada lah. Persediaannya, keselesaannya sangat-sangat selesa lah. Okay. Ingat saya lebih kurang 8 ataupun 7 jam perjalanan ke Bangkok, ke negara Kuwait. Apabila sampai ke negara Kuwait, daripada pagi
pukul 3 pagi di Bangkok, sampai sana lebih kurang subuh pagi juga, sampai waktu subuh di sana. Okey. Maka itulah kali pertama menjejaki ke tanah Arab, ke tanah asing, ke tanah yang penuh dengan pokok tamak, yang penuh padang pasir, tapi penuh padang pasir. Gambaran pertama sebelum sampai ke negara Kuwait dengan negara apabila dah sampai, memang sangat-sangat berbeza daripada langit ke bumi. Kita gambar lain yang kita lihat. Itulah dunia yang kita berada. Kadang-kadang gambaran kita, imaginasi kita tak sama dengan apa yang kita dapat lihat, kan? Alhamdulillah. Maka itulah kali pertama saya jejak selepas turun daripada airport negara Kuwait. Maka itulah permulaan saya menjejaki kaki ke negara Kuwait. InsyaAllah kita akan menyambung episod seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.